Allahu 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 Allah. Mengikut pengalaman saya, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, dengan berdakwah kita akan belajar jauh lebih cepat berbanding dengan tak berdakwah. Tahu kenapa? Contoh, kalau saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, tolong tanya saya soalan yang biasa ditanya oleh orang belum Muslim. Mesti tuan-tuan dan puan-puan akan terfikir, kejap, soalan apa aku nak tanya? Tahu tak kenapa kita terfikir tak tahu nak tanya soalan apa? Sebab kita jarang ada pengalaman untuk berdakwah. Sebab itu kita tak tahu nak tanya apa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau setiap kali kita berdakwah, orang ni tanya satu soalan, alamak, saya tak tahu jawapan. Apa kita buat? Kita pergi tanya ustaz. Tanya orang yang pandai, orang yang pakar dalam bab tu. Dapat satu jawapan, kita pergi sampaikan. Kita buat lagi. Bayangkan setiap kali kita ulang 50 kali, 100 kali, orang tanya soalan yang kita tak tahu. Kita dah belajar 50 ke 100 ilmu baru yang sebelum ini kita tak tahu. Bila ilmu meningkat, iman akan meningkat. Jadi jangan gunakan alasan tak cukup ilmu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada 2 hari pertama selepas dia memeluk Islam, yang pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran baru turun, surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1 hingga 5. Rukun iman, rukun Islam tak ada lagi. 2 hari dia keluar berdakwah. 10 orang atas hidayah dari Allah memeluk Islam kerana usaha dakwah dia. Saya nak tanya, apa yang Abu Bakar tahu waktu itu? Barangkali yang Abu Bakar tahu ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia ada alasan tak berdakwah? Tak. Dia keluar pergi buat. Nak saya kongsi lagi? Boleh. Kami pergi ke Uganda. 2016. Kami pergi ke sana, kami debate 6 hari. Alhamdulillah, Allah bagi hidayah 80 orang masuk Islam. Itu bukan apa yang saya nak kongsi. 2 minggu selepas kami balik ke Malaysia, penganjur hubungi saya dan bagi tahu, Brother Firdaus, do you still remember Pastor Tony? Pastor tempatan yang menterjemahkan debate tu ke dalam bahasa Swahili. Saya kata, yes, I still remember. The very nice pastor. Lepas tu mereka kata, Allahu Akbar, Pastor Tony have become Muslim. Tahu tak lepas tu buat apa? Dia masuk ke tempat pembelajaran mu'alaf, dia ditendang keluar dari gereja. Dan beberapa bulan selepas dia masuk Islam, tuan-tuan dan puan-puan, yang dulunya dia cuba memurtadkan orang Islam, dia baru mu'alaf beberapa bulan, dia terus keluar berdakwah kepada jemaah gereja dia dulu untuk ajak mereka masuk Islam pula. Saya nak tanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dah lama Islam ni, takkanlah ilmu tak lebih daripada si pastor tu? Tuan-tuan dan puan-puan tahu kenapa? Kita suka cari alasan. Alasan kedua ini bersangkut paut dengan alasan pertama, iaitu kerana kita berada di dalam zon selesa. Mak bapak aku Muslim, datuk aku Muslim, anak aku Muslim, cukup. Apa penting aku nak berdakwah? It's none of my business. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah mindset para sahabat radhiyallahu anhum seperti kita, iaitu is none of my business, saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, siapakah yang akan datang ke tanah Melayu sampaikan Islam kepada nenek moyang tuan-tuan dan puan-puan? Dan andai tuan-tuan dan puan-puan orang tu tak datang berdakwah, nenek moyang tuan-tuan dan puan-puan tak memeluk Islam, adakah tuan-tuan dan puan-puan akan Muslim hari ini? Mereka yang datang berdakwah, sebab tuan-tuan dan puan-puan, mereka tahu tugas dakwah itu tugas mereka individu. Sebaik mungkin ikut kemampuan masing-masing, bukan mencari alasan. Allah turunkan antara ayat terawal untuk Nabi SAW ialah surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat 1 dan 2. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai kamu yang berselimut, bangkitlah dan solat. Sebab Nabi selepas terima wahyu, dia sejuk. Dia minta Khadijah bagi selimut supaya panas, rasa selesa. Yang kedua, surah Al-Mutasir, surah ke-74 ayat 1 dan 2. Ya ayyuhal mutasir, kum fa'anzir. Wahai kamu yang berselimut, bangkitlah dan berikan amaran. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sebenarnya bukan hanya untuk Nabi, untuk kita yang berada dalam zon selesa. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, minta maaf lah, saya nak cakap jugalah, tuan-tuan dan puan-puan tak tahu betapa dekatnya tuan-tuan dan puan-puan untuk kehilangan Islam sebagai kuasa di Malaysia daripada apa yang kita lihat.
Tuan-tuan dan puan-puan tak tahu berapa banyak gerakan Kristian daripada Korea, daripada luar negara yang telah bertapak di Malaysia. Berapa ramai kita tahu? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, tahu kan di Subang Jaya ini ada satu akademi bola sepak Brazil? Tahu tak itu tempat penyebaran Kristian? Kita tak tahu. They are so close to us but we don't aware. We are not aware. Sebab kita dalam zon selesa. Kita datang masjid, balik masjid. Datang masjid, balik masjid. Saya nak tanya, selepas kita dengar kuliah di masjid, adakah kuliah yang telah kita belajar ini, kita keluar sampaikan? Kita ada action plan tak? Kalau tak ada tuan-tuan dan puan-puan, it doesn't change the society. Saya tahu mungkin ada yang marah dengan saya, but I don't care. Nak marah saya, marahlah. Saya buat kerja saya saja. Kadang-kadang kena ketuk sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab saban hari kami, tanyalah Jabatan Agama, tanyalah NGO pendakwa-pendakwa lain, saban hari kami berdepan dengan isu-isu remaja Melayu, remaja Islam murtad, ada isu ni, isu zina, budak 14 tahun berzina dengan budak pelajar 13 tahun. How you going to do that? Apa tanggungjawab kita? Hari ini kita kata itu anak orang, none of my business. What going to happen when is your child? Kita akan minta tolong orang. Kenapa hari ini kita tak cuba bantu anak orang? Kita harap kita bantu anak orang, lain kali bila kita dah tak ada, Allah hantar orang lain untuk bantu anak dan cucu kita. Sebab kita dalam zon selesa. We are too comfortable. Tuan-tuan dan puan, yang dirisaukan oleh Nabi 1400 tahun yang lampau ialah apa? Nabi kata, yang aku risaukan untuk kalian ialah harta. Kalian dilimpahi oleh harta. Dan tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, Nabi berkata kepada para sahabat, pada waktu sahabat dengan Nabi tak dapat makan 2 kali penuh kenyang dalam kemiskinan sebab mereka dipulaukan. Tapi Nabi kata, fitnah yang paling aku takut kepada kalian ialah kemewahan. Hari ini Masya Allah, masjid kita mewah. Roh dakwahnya mana? Roh dakwahnya mana? Dan saya tahu mungkin ada yang marah. Memang saya kata I don't care. Kita belanja beribu-ribu, berpuluh ribu, beratus ribu untuk buat program makan dan sebagainya. Masya Allah, bagus. Jamu makanan, good. Saya nak tanya, berapa pula ribu yang dibelanjakan, yang diperuntukkan untuk berdakwah? Masjid ada biro khairat kematian. Saya nak tanya, ada tak biro dakwah untuk orang yang akan mati? Kita ada bilik jenazah. Ada tak bilik untuk bakal jenazah datang belajar? Kita ada van jenazah. Kita ada tak van untuk membawa bakal jenazah datang ke masjid? We have wrong priority, tuan-tuan dan puan-puan. Nak marahkan Kristian, jangan marah. Saya tak marah dekat Kristian, honestly speaking. Saya tak setuju dengan kekufuran mereka. Saya tak marah mereka. Saya hanya geram bila mana kita orang Islam, kita ada duit, kita ada kedudukan, kita ada kuasa, kita ada jemaah, tapi kita tak buat agenda kita. Kristian boleh kata insya-Allah hampir setiap gereja mereka ada van 1 ataupun 2 van untuk bawa orang pergi gereja. Kita masjid besar ada van tak untuk bawa orang datang? Kita kadang-kadang kereta besar pun datang masjid seorang-seorang, tak ajak jiran pun. Itu realiti kita, tuan-tuan dan puan-puan. And yet we are blaming other people. Stop the blame game. Bila kita salahkan orang, we are not going to improve. Sebab bila kita salahkan orang, you have to stop what you are doing and I will still remain who I am. What I'm doing, I will still continue. Maksudnya tak ada improvement. Keluar dari zon keselesaan. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, nak berakhir. Saya sebenarnya banyak sangat. Dan ingat, saya bukan marah. Saya cuma semangat. Yang tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir. Saya banyak, ada lagi 6. Tapi saya kongsi last ni. Iaitu, kita rasa diri kita banyak kekurangan. Ustaz, brother, saya sendiri pun, Allah tahulah apa dosa saya dulu. Saya ni pun tunggang langgang juga solat. Saya ni pun teruk juga. Dulu Allah tahu apa aku buat. Aku ni tak cukup baik. Macam mana nak ajak orang kepada kebaikan? Saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan, nak tanya. Ada tak di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang minum arak? Tak ada kan? Ada tak missionary Kristian yang minum arak? Kalau di sisi agama Islam, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang tak minum arak ini lebih baik ke ataupun missionary Kristian? Saya nak tanya. Kita lebih baik.
Ada tak di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang berzina? Nauzubillah. Tak ada. Ada tak mereka yang berzina? Di Amerika Syarikat, mereka ada pastor. Siapa nak buat laporan polis, silakan. Sebab saya ada bukti. Sebab saya tahu ada orang akan tengok untuk cari kesalahan saya, and I don't care. Di Amerika Syarikat, mereka ada swap partner untuk cara menyebarkan ajaran Kristian di Amerika Syarikat. Swap partner. Nak tanya, tuan-tuan dan puan-puan di sini tak berzina dengan mereka misionari Kristian yang dekat Amerika Syarikat tu berzina, siapa lebih baik? Tuan-tuan dan puan-puan lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan ada minum arak tak? Ada makan khinzir tak? Ada berjudi tak? Tak. Mereka ada tak? Ada. Jimmy Swaggart yang berdebat dengan Syekh Ahmad Didat 2 kali ditangkap bersama pelacur, tetapi dia antara missionary evangelist yang sangat terkenal. Dia tetap propagate agama Kristian. Tuan-tuan dan puan-puan yang tak melanggar pelacur dibandingkan dengan Jimmy Swaggart, siapa lebih baik? Tuan-tuan dan puan-puan lebih baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan jauh lebih baik, kenapa merasa diri kurang? Allah